Waalaikumsalam sejahtera. Selamat tengah hari dan selamat datang ke dalam ruang lanjutan lokal. Jadi untuk sesi pukul 2 ni, jam 2 hinggalah jam 4 petang, saya ada Zul bersama saya sekarang. Hai Zul. Hai, Assalamualaikum Datul. Waalaikumsalam. Okey, jadi saya harap audio kat sini kuat. Saya dah letak paling kuat dah. Okey Zul, Mm-mm. jadi Zul hari ni masih pakai headset sebab kita masih ada masalah tu lagi. Jangan Hmm. risau. Laptop dengan PC Laptop berenang, dengan betul? Dia orang masuk Olimpik awal. Okey, jadi Zul, boleh lagi berkongsi bersama kami hari ni apa yang Zul nak kongsikan jam 2 hingga jam 4 petang ni? Okay, basically kita sedang nampak penurunan dekat pasaran saham. Kita nampak pergerakan correction selepas kita ada kebimbangan mengenai sektor teknologi Zatul, masalah chips kan, masalah bekalan chip ekonomi buka, semua orang nakkan chip yang sama. Kita ada sektor otomotif yang menggunakan chip yang sama, kita ada sektor teknologi yang memerlukan chip yang sama, menyebabkan semua orang nak beli Betul. chip ni dan pasaran mula melihat rotation, maksudnya market mula menjangka bahawa sektor teknologi mungkin tak berapa perform, tak seperti sebelumnya, menyebabkan pelabur melihat kepada industri-industri lain Zatul. So apa yang kita nampak semasa adalah saya tak katakan sebagai risk off sebabnya kita ada sektor teknologi yang memang menyumbang sebahagian besar kepada indeks. Tetapi lain-lain sektor tu tak jatuh. Kita nampak sektor teknologi jatuh, pulling down untuk indeks. Kita nampak indeks dalam keadaan negatif semasa. Tetapi sektor-sektor lain kukuh. Kita tak nampak yen pair rally jatuh. Kita tak nampak untuk dollar pair pun tak ada. Saya tak nampak ini sebagai sentimen negatif lah. Saya nampak perubahan apa yang dibeli oleh pelabur, Zatul. Dan itu yang kita sedang tengok sekarang lah, menyebabkan indeks jatuh disebabkan oleh sektor teknologi tadi menyumbang sebahagian besar kepada syarikat-syarikat teknologi ni, syarikat besar Zatul. Jadi kalau saham dia orang jatuh, ia akan pulling down, dia akan pull down indeks komposit utama seperti S&P 500, Dow Jones, KLCI, China punya Hang Seng dan lain-lain. Itu yang kita nampak semasa lah. Tapi saya tak katakan ia adalah satu yang telah risk off dalam market. Sebabnya tak ada event. Ini cuma orang melabur benda lain. Itu yang saya nampak sekarang lah Datul. Itu yang Zul nampak sekarang ni dan juga Zul nak bincangkan kejap lagi bersama anda dalam sesi 2 jam ni. Sekali dengan topik Zul lah kejap lagi. Macam biasa hinggalah jam 4 petang. Kejap nak check lagi sekali share screen Zul supaya dia tak lari. Okey boleh. Okey Zul dah ready? Ready. Yep, Okey ready silakan Datul. Zul. Thank you Datul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak dalam sesi petang ni. Saya ada dua sesi hari ini, iaitu sesi dari jam 2 sehingga jam 4. Topik kita struktur motif, bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Dan sekali lagi pada jam 5 sehingga jam 6 nanti kita akan ada untuk analisa pasaran lah dari jam 5 sehingga jam 6 Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu. Waalaikumsalam Pian, Waalaikumsalam Losan dan rakan-rakan yang lain. Saya terpaksa alihkan kejap. Okey, kejap kejap. Untuk chat. Kalau tak, saya tak nampak anda punya soalan. Macam mana saya nak alih dia ni? Tak dapat juga. Kena tengok biasa lah.
Okey, jadi kita lihat dulu apa yang sedang berlaku dalam pasaran, apa yang kita nampak dalam pasaran untuk semasa. Jadi kalau kita lihat kepada event, tak ada banyak. Dalam sesi Asia pagi tadi, kita ada untuk tengah malam tadi, kita ada Joe Biden, Presiden US menyampaikan ucapan beliau. I don't see much daripada ucapan beliau. FOMC event itu mungkin something dia punya komen mengenai data inflation, data pekerjaan NFP pada minggu lepas. Dia nampak itu tidak membimbangkan. Household spending untuk Jepun pada petang ini kita ada untuk ZEW. Dan sebelah malam nanti kita akan ada Bank of England, Bailey akan dijadualkan untuk berucap, dan another FOMC member Williams pada sebelah malam nanti. Saya tak nampak anything significant daripada event-event ni lah. Okay? Daripada sudut data, daripada sudut sentimen pelabur, daripada sudut pergerakan indeks semasa, kita nampak bloodbath. Indeks jatuh teruk. What is happening? Basically kita nampak pelabur mula melihat kepada sektor lain. Yang menyokong banyak indeks sebelum ni adalah kepada sektor teknologi. Kita tahu dekat sektor teknologi ada masalah bekalan chip. Waalaikumsalam Jo. Dan ini menyebabkan basically chip ni perlu untuk diorang nak buat laptop, nak buat handphone, nak buat komputer dan nak buat lain-lain. Dan sekiranya chip ni diorang ni tak dapat nak hasilkan barang, itu boleh menyebabkan prestasi syarikat tu jatuh. Dan itu sebabnya kita ada pelabur mula melihat kepada sektor-sektor lain. Kita nampak kelemahan dekat indeks semasa di mana market menjangkakan berdasarkan futures, kita jangkakan untuk DAX, kita jangkakan untuk FTSE, kita jangkakan untuk IBEX, kita jangkakan US futures pada semasa dijangka akan dibuka lebih rendah pada petang nanti ataupun pada malam nanti untuk US session. Apa yang kita nampak dekat chart? Okey, ini yang sedang kita lihat dekat chart semasa. Saya melihat pergerakan semasa, we might see a deeper correction. Kita akan cari peluang untuk long dekat 4 ni. Saya tak jangka 4 ni habis dekat sini. Okey. So saya sedang tunggu satu lagi kaki, sebabnya kita tak dapat nak buat 3 kaki kat sini. Saya sedang tunggu one more leg, satu lagi. Dan sekiranya ini berlaku, saya akan long with 4. Syarat dia 4 ni kena reach, kalau kita ambil 2/3 Fibonacci retracement, 4 kena reach 23.6. Faham? 4 ni kena sampai 23.6 sekurang-kurangnya. Okey. Kalau wave 2 382. Kalau wave 4 saya nak 23.6 sekurang-kurangnya. So saya tunggu satu lagi this move naik ke atas dulu sebelum dia jatuh dan melengkapkan wave 4. Sekiranya itu berlaku, kita akan trade wave 4 kat sini. Itu adalah untuk S&P 500. Nombor 2 adalah kepada kepada US 30, benda yang sama. US 30 ini nampak seperti wave 5. Macam ni. Sorry. So untuk US 30 pada waktu ni saya tandakan dia sebagai zigzag. Sebabnya tanpa zigzag dia tak dapat nak sampai dekat level ini. Kita sampai 236. Jadi saya lukis sebagai zigzag. Saya nak clear separation, maksudnya ada perbezaan di antara structure ini. Dia turun macam mana pun, lepas tu dia berbeza. Dan melengkapkan ini. Pilih salah satu. Ni kita dah ada momentum, ini dah lebih 38.2 dan ini maksud saya, ini dah lebih daripada 38.2. 1618 dah lebih. So wave 4 kita boleh trade. So apa yang kita tunggu adalah wave 4 yang sampai 23.6. 3 kaki ketara kita akan trade wave US 30 ni.
Uh, US 100 lain. Ini menunjukkan dia akan buat this move. Ini menunjukkan dia akan buat this move. US 100 tak ada apa-apa waktu ni. Untuk DAX, kita ada position untuk DAX. Bagi siapa yang takut dia reverse jauh lagi, anda boleh letak stop loss anda dekat bawah ini. Sekejap Anda ambil ini sebagai connector. Kalau stop loss anda bawah ni, anda tak nak loss, anda letakkan bawah 1618 kat sini. Maksudnya 150, sekitar 1500. Okey. Saya biar je. Dan saya jangkakan ini akan buat 3 wave sebelum dia naik. Yang lemah tadi US sector, US punya index. Okey, DAX kita masih ada position, saya tak buat apa-apa dia. Kalau ini naik ke atas nanti, kalau ini dah mula naik ke atas 1 2 3, anda boleh alihkan stop loss anda semasa kat bawah ni. Kat bawah ni. Sebab ini masih boleh buat benda ni tau. Ini masih boleh buat benda ni 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ke bawah. Jadi kalau anda tak nak tak nak loss, takut kena BE ke apa kat sini, kalau dia buat bounce ini, anda alihkan stop loss anda bawah 2 ni. Faham? Okey. Anda nak tengok 3 wave 1 2 3 dan anda alihkan. Kalau dia jangan terus alih. Anda tak nak dia gerak macam ni tau. 1 2 3 kecil je, tak nak. Anda nak tengok yang ketara, maksudnya dia turun. Lepas tu dia naik 1 2 3. Waktu tu anda alihkan kat sini. Okey, kalau dia betul buat zigzag, dan mungkin anda kena BE ataupun buat satu lagi 3 wave ke bawah. Okey, ini adalah untuk DAX. Untuk apa ni? Untuk Nikkei. Okey, Nikkei siapa yang ada enter ni? Wimon tak siap saya. Nikkei saya tukar dia kepada triangle. Tak ada cara lain nak lukis dia. Untuk Nikkei. So Nikkei saya tukar dia kepada triangle. Dan struktur semasa dijangka akan bounce. Ni adalah untuk Nikkei. Okey, ini adalah untuk Nikkei dan struktur semasa dijangka akan buat bounce untuk membenarkan one more wave ke bawah untuk lengkapkan wave E sebelum kita ada pergerakan ke atas. Ini adalah untuk Nikkei. Kalau tanya saya tak minat trade dekat dalam triangle. Okey. FTSE sama juga. We might see this move sebelum naik ke atas balik. So ini adalah wave 4. Okey. Sebab kita melihat kepada US index tadi, saya lebih berminat untuk trade US 500 dan juga US 30 instead of trade FTSE ni. Ni adalah IBEX. IBEX buka lebih rendah. So kita jangkakan dia akan lengkapkan 3 wave ke bawah untuk lengkapkan wave 4. Jadi untuk indeks yang saya perhatikan adalah US 30, US 500. DAX ni kita dah ada entry, so saya tak buat apa. Okey. Ini adalah untuk apa yang kita sedang perhatikan untuk indeks. Next, ada soalan untuk indeks? Clear kan? So kita dah ada untuk indeks, apa yang sedang kita perhatikan untuk indeks, kita dah ada 1, 2, 3 dan kita sedang 1, 2, 3. Ini kita sedang tunggu dia buat wave 4. 1, 2, 3. Kita sedang tunggu wave 4 dan seterusnya kepada wave 5. Di mana sini kita ada 161.8. Okey,
Dan ini adalah melengkapkan wave 5 dalam 5. Okey, ini adalah untuk indices. Okey, ada soalan untuk indeks? Semua faham? Jelas kan? Ya, untuk indeks. Kalau tak ada soalan untuk indeks, kita lihat kepada yen pair. Okey, first USD JPY. USD JPY hala ke bawah. Masih hala ke bawah. But one more leg lower sebelum dia correcting wave 2. Boleh trade tak wave 2 kat sini. Satu bukan lower low. Kalau satu lower low, dua ni kita boleh trade. Jadi ini bukan entry untuk kita. Untuk Euro JPY. Euro JPY bigger correction. So ini adalah wave 2. So saya masih melihat ini kata. Anda tak trade kat sini. Kalau dia buat macam ni, unless dia buat macam ni, ini memang equilic. 1, 2. Ini memang area equilic. Tetapi anda tak buka nampak, aku nak masuk sekarang. Tak. Trade yang ini sekiranya dibuat macam ni. Sama dengan indeks wave 4 tadi. Sekiranya dibuat macam ni. Then anda long. Untuk Euro JPY. Bagi mereka yang tak enter lagi kat sini, sini anda ada 5 wave breakout. Nampak? 5 wave breakout ya. So, anda boleh entry dekat kawasan ni sekiranya dia break 2 ni. Bagi mereka yang tak enter lagi untuk yang ini. Okey, semalam kita dah bincangkan benda ni kan. Itu adalah untuk Euro JPY. Kita ada sequence of low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini trending ke atas. So, satu lagi ke bawah, higher low, then anda boleh long. Kalau dia turun ke bawah. Kalau tak, anda biarkan. Okey, kita dah ada entry kat sini. GBP JPY, ini buat higher high. Tetapi pada semasa ini menghampiri kawasan equilic. Ni dah menghampiri. Jadi anda tak pullback ini tak ada apa-apa. Ini anda tak trade untuk GJ ni. Okey, untuk AUD JPY. Saya letakkan dulu Euro JPY. Long wave. In 3 or okey. Ini adalah untuk Euro JPY tadi. Yang ini tadi Euro JPY. Anda long wave 2 sekiranya dibuat satu lagi ke bawah. Dan anda ambil tarik, letakkan Fibo kat sini. Letakkan alert. So kalau dia break alert tu ke bawah, anda tarik Fibo. 1, 2 dan letakkan entry kat sini. Okey. Itu adalah untuk Euro JPY. AUD JPY. Not really. Saya ini mungkin wave 4. Saya tak dapat katakan itu wave 4. Tahu tak kenapa? Sebab satu kita kat sini tau. Kita sedang expect wave 3. Jadi, kalau ini jatuh macam ni. Ni nak tanya. Kalau dia jatuh macam ni. Anda tanda macam mana? Anda tak dapat tanda dia sebagai 3 dan 4. Anda nak tandakan dia macam mana? Roslan, kalau ini jatuh macam ni, anda nak tandakan dia macam mana? Macam mana anda nak tandakan dia? Anda tak dapat tandakan dia sebagai 3 dan 4. Sebab kita jangka wave 3, wave 4 kita bawah wave 1. Jadi kalau dia jatuh macam ni, anda akan tandakan dia dua cara. Sama ada anda extend wave 1 dalam fraktal yang besar ataupun
anda extend satu ni yang lebih besar dan anda akan jangkakan correction yang lebih besar, atau ataupun anda buat nest. Nest tu adalah 1-2. Mana yang lebih ni? Mana yang lebih berkemungkinan? Semuanya berkemungkinan. Tapi apa view yang kita ada? Kita ada view kita, kalau anda letak nest kat sini Jo, ini bermakna yen pair rally ke atas tau. Nesting tu rally ke atas kan. Jadi kalau kita katakan ini rally ke atas, anda tak dapat habiskan indeks sebagai wave 5. Anda kena katakan indeks dalam wave 3. Ya? Dan itu mungkin berlaku. Kalau kita lihat kepada US 500 ni, kalau anda tengok dekat daily, kita mungkin, kalau kita tengok RSI dia, ini adalah RSI tertinggi dalam kat sini, dalam struktur ini. So, ini bermakna kita masih lagi dalam wave 3. Kalau kita tengok dia punya stokastik dia pun tengah reset wave 3, 4, reset 3, 4. So, ini mungkin wave 3 sekali lagi. Ini mungkin wave 3 sekali lagi. Dan kalau itu berlaku, dan ada kemungkinan untuk AUD/JPY rally. Instead of kita letakkan dia sebagai 4 kat sini. Saya tak buat dahulu sebabnya bagi saya trade cuma bila ada bukan di 3 wave pullback. Kenapa bukan di 3? Pian, tulis sekali lagi soalan Pian. Dia punya nama, dia soalan dia jadi nama jadi soalan. Laju sangat type. Faham tak? Kita tak dapat kata ini sebagai wave 4. Sebagai wave 4 macam ni. Sebab kita sedang jangka wave 3. Kalau kita jangka wave 3, wave ini, yang ini, dia tak, kalau kita nak habiskan dia macam ni, ataupun even anda jangka ini sebagai, ini tak dapat, ini wave 3. Wassalam Rashidi. Jadi dia kena motif, dia tak boleh diagonal. Maksudnya wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Kalau ini buat macam ni, ini bukan wave 4. Faham? Itu wave 4 syarat dia wave 2 minit lebih. Antara dua. Either kita extend. Jadi untuk anda ambil decision, Elliott wave ni apa-apa boleh. Anda boleh jadikan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini sebagai wave 1. Okey? Wimon, kalau nak jadi ini, dia tak dapat, kita tak dapat buat ini tau. Kita tak dapat buat 1 kat sini. Tahu tak kenapa? Ini baru 1, 2, 3. 3 wave kan? Yap, tak cukup. Jadi the only way adalah untuk kita sama ada naikkan 1 kat sini. Kalau anda naikkan 1 extension kat sini, dia akan jadi amat bullish. Yes. Yes, kecuali anda expect 3-3-3 diagonal lah. 3-3 diagonal jarang berlaku. Kalau tak ada cara lain, baru kita buat 3-3-3 diagonal. Jadi untuk structure ini, saya kekalkan macam ni dahulu. Sampailah market break 1 sini. Dia break 1 sini, saya tahu ini bukan 3. Ini tak dapat. Faham? Jadi pada waktu ni saya tandakan macam ni. Kalau dia naik ke atas, dia sama seperti yang kita lukis. Kalau dia naik ke atas, dia sama seperti yang kita lukis. Sebabnya ini masih boleh buat wave 3 sebab 1, 2, turun ni 4 belum overlap wave 1. Jadi kita masih boleh buat wave 3 ni.
Sebab itu pegang wave 3. Bila anda buat extension, pegang wave 3. Wave 1, wave 5 dia boleh overlap. AUD JPY. Ya. CAT JPY sama juga. CAT JPY, kalau ini batalkan divergence, saya akan extend dia. Jangan overreact. Tengok, yen pair, indeks jatuh, yen pair separuhnya jatuh, separuhnya tak. CAT JPY ni naik. CAT JPY. No doubt kat sini kita ada divergence, sebab itu kita jangka wave 5. Kalau dia membatalkan divergence, then kita extend wave 3 yang ini dahulu. Kalau dia membatalkan divergence belakang, then kita extend wave 3 belakang. Paling susah nak lukis sebenarnya extension. Bukannya pembetulan. Paling susah nak lukis. Market tengah trend macam ni, kita nak letak 1, 2 kat mana tu yang payah. Pegang wave 3, kena motif. Kalau anda pegang benda tu, anda tak sesat. Okey. Ini adalah untuk CAT JPY. So, sekiranya dia buat wave 2, anda nampak dia break out daripada channel kat sini. Dia break out channel, break out 4, wave 2, anda trade. Kalau dia buat macam ni, anda trade wave 2. Kenapa? Ini adalah higher high. Ini adalah higher high. Kita akan cari untuk long wave 2. Okey, ada soalan untuk yen pair. Jadi yen pair kita lihat kepada Euro JPY. Sekiranya anda tak ada position lagi, ataupun anda nak trade lain, anggap dia bukan sebagai entry kita sebelum ni. Okey, dengan money management sendiri, dengan portfolio sendiri, dengan kaedah mengurus sendiri. CAT JPY, sekiranya dia buat pullback, then anda trade CAT JPY. Antara dua ni, pilih salah satu. Kalau anda dah ada Euro JPY, trade CAT JPY. Anda tak trade yang kecil tu. Okey. Dollar pair. Kalau ini lengkap, kita trade dia. Kalau kita nampak macam ni, saya nak tengok dia buat macam ni. Anda trade kat sini. Maksudnya untuk euro US dollar, anda boleh mula cari peluang untuk nak long. Tapi bukan pada level semasa. Pada waktu semasa, dolar tengah bounce. Ini lower low, ini 5 wave, breakout. Jadi maksudnya, untuk euro US dollar ni, wave 2 nanti kita long. Ya. Ini breakout 5 wave. Satu structure, maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Kita ada satu cycle price yang lengkap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Ini adalah sama dengan low, high. Ini higher low. Jadi kalau dia break 1, 2, 3, 4, 5. Break atas ini. Dalam 5 wave, dia kena 5 wave. Dan dia tak lengkap lagi, kita ambil Fibo. Dan dia tak lengkap lagi, 3 wave dia kita long. Ini yang kita nampak dekat sini. Okey, dekat euro US dollar ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Satu structure, trending. 3 wave ni, breakout 5. Anda tunggu 1, 2, 3. Anda long. Faham? Tu yang kita sedang tunggu untuk euro US dollar. 1, 2, 3 kita long untuk euro US dollar. Biar dia buat kerja dia dulu. Ingat, wave 2 saya nak tengok at least 38
ni 38.2. Saya nak tengok at least sampai situ. Jadi 1, 2, 3 sampai situ, saya akan mula cari untuk set up long dia. Itu adalah untuk euro US dollar. GBP US dollar ini mungkin dah habis kat sini. Dah habis macam ni. Okey. Apa pun, tak trade pada level semasa, kita ada higher high, anda trade pada sini nanti. Kalau dia break high kat sini, saya tak minat sebenarnya. GBP ni dah pergi ya. Kalau nak trade, tak ada. GBP ni tak ada. AUD US dollar. AUD US dollar, wave 2 ni anda boleh cari peluang untuk entry. Kita ada sama juga 5 wave, 3 correction, 5 wave, 3 correction, breakout 5. Tak kisahlah ini 3 ke 5 ke, dia breakout 5, ada incomplete sequence, 3 wave anda long. Okey? Ini adalah untuk AUD US dollar. NZD US dollar pun sama. Breakout 5 wave, anda tunggu kat sini untuk long. Pilih salah satu. Jangan semua trade AUD, US dollar, NZD. Jangan. Dan perhaps yang paling trending untuk dollar pair adalah UCAD. UCAD. Anda cuba cari 3 wave untuk wave 2 ni untuk short. Tunggu dia buat 3 wave. Maybe malam ni, maybe pagi esok. Kalau dia buat 3 wave, anda cari untuk short. Untuk UCAD. Okey. Untuk ada soalan untuk dollar pair. Ada sebarang soalan untuk dollar pair. Pada waktu ini dolar kuat dalam 15 minit, 5 minit punya chart. Jadi kalau dekat time frame kecil mereka yang scalping, anda tak pergi short US dollar, anda pergi long US dollar. Time frame kecil. Di time frame besar, dia tengah turun ke bawah, sedang buat correction untuk semasa. Kita nampak ini 5 wave yang mempunyai incomplete sequence. Jadi kalau ini berlaku, kita short. Okey? Dan itu menyebabkan untuk gold dan juga silver juga dijangka buat benda ni 5 wave breakout daripada satu structure. Daripada satu structure, 5 wave breakout, 3 wave ke bawah kita akan cari untuk long. 3 wave ke bawah anda boleh cari untuk long ya, untuk gold, benda sama untuk silver, benda yang sama, 3 wave ke bawah. Antara gold dengan silver, saya lebih minat untuk trade silver. Saya lebih minat untuk nak trade silver berbanding dengan gold disebabkan oleh gold dengan silver punya ratio. Ini adalah gold dengan silver punya ratio ni. Ni gold dengan silver punya ratio. Ni gold, ini silver. Kita ambil dan buat macam ni. Anda boleh buat macam ni. Divide by XAG US dollar. Anda buat ratio anda sendiri pun boleh. Okey. Jadi apa yang kita nampak semasa kita ada penurunan 5 wave. Dan ini adalah gold dengan silver ratio. Jadi I'm expecting ini untuk buat yang lebih jauh lagi ke bawah. Maksudnya silver lah lebih kuat daripada gold. Dan I won't be surprised kalau movement ini dia trunket macam ni je. Jadi tengok-tengok kalau ada 3 wave sebab anda sedang menunggu apa tahu. Kalau ini betul 2 dan ini mula naik, itu adalah 3 dalam yang merah, itu adalah 3 dalam yang biru,
dan 3 dalam yang cycle. Faham? Faham tak kita tengah tengok apa ni? Kalau ini betul naik daripada 3 wave kat situ, itu adalah 3 yang merah, 3 dalam minor. Ini minor. 3 dalam yang biru, iaitu 3 dalam intermediate. Okey. 3 dalam intermediate. Kita ada 3 dalam cycle yang sedang sekarang ni, yang ini membentuk 1 dalam primary. Faham tak? Tapi apa pun, 2 time frame ini kita ada wave 3 dalam 3. Apa maksudnya? Jadi kita jangkakan acceleration, laju. Price tu movement dengan momentum. Dan untuk gold dan silver ada momentum, anda tak jangka saham tu tengah ada momentum. Apa yang boleh menyebabkan silver dengan gold pecut naik? 3 condition. 3 condition untuk gold dan silver. Precious metal. Okey, untuk precious metal, sekiranya anda nak tengok dia naik. Okey, sekiranya anda nak tengok precious metal mengukuh. 2 daripada 3 perkara kena berlaku. Yang pertama, indices jatuh. Okey, kita tak nampak indeks jatuh. Betul, kita tak nampak indeks jatuh. Yang kedua, kita ada US dollar jatuh. Yang ketiga, kita nampak untuk yen naik. Dan untuk dia pecut ni, untuk dia pecut ke atas ni, ini dah cukup syarat. Ini dah cukup syarat. Ini dah cukup syarat untuk US dollar ni. Jadi kita tunggu salah satu je berlaku sekarang ni. Untuk precious metal nak pecut ke atas, salah satu ni, sama ada indeks jatuh ataupun yen kuat. Salah satu kena berlaku. Ataupun ini sideways je. Ini sideways je. Jadi yang nampak tiga-tiga ni US dollar. US dollar cerita dia, saya tak nampak US dollar kuat. Dia naik ke atas, kita cari peluang untuk nak short dia. Saya tak nampak US dollar kita boleh nak long pada semasa. Okey, jadi kalau ini jatuh ke bawah, 3 wave, anda akan cari untuk long, untuk silver. Itulah untuk silver. Dapat. Next, saya tengok kepada minyak. Minyak tak ada apa-apa. Minyak stand on the side. Minyak tak ada apa-apa. Minyak tak ada apa-apa. Ini jatuh ke bawah. Minyak, nak kata kaitkan minyak dengan gold, saya tak. Komoditi sifat dia sendiri tau. Kalau komoditi, kalau anda tengok kepada komoditi, seperti saya ceritakan dalam grup sebentar tadi, untuk komoditi, dia lebih kepada pasaran saham. Faham tak? Dia lebih kepada indices. Dan dia biasanya buat kerja sendiri. Kita nak kata pisang sama dengan durian tak dapat. Faham tak? Dia ada sifat-sifat kepada jenis
komoditi berkenaan. Kita ada precious metal, kita ada industrial metal, kita ada soft komoditi, benda yang ditanam. Kita ada hard komoditi, benda yang dilombong. Jadi dia ada sifat-sifat dia sendiri. Okey. Jadi minyak saya tak interested. Ini sideway market. Ini tak ada apa-apa. Kalau dia dah buat high kat sini, kalau hari tu ini buat high, saya interested. Sekarang ni dia tak buat high. So not really interested kepada minyak. Copper, ini nanti kita trade. Belum sekarang. Saya jauh lagi. Kita tunggu kat bawah ni nanti. Inilah wave 1. Inilah wave. Oh, ini wave 3. Sekejap Okey. Ni adalah wave 4. Wave 4 nanti kita interested nak masuk. Momentum sequence. Ini adalah untuk minyak. Not really interested dekat hujung-hujung tau. Tapi sini kita ada momentum sequence. Bukan dekat sekarang. Saya meminat minyak nanti. Belum sekarang. Okey. Dan juga copper. Copper anda boleh trade. Copper anda boleh trade dekat sini. Copper anda boleh trade dekat sini. Sebabnya 1 dan 2 sini lebih 1618. Dalam satu structure 4 anda boleh trade. Tak kisah 4 dia merah, 4 biru anda boleh trade. Itu untuk copper. Ada soalan untuk copper? Faham? Okey. Euro AUD. Euro AUD kalau kat sini nampak 3 wave. Kalau kat sini anda nampak 3 wave, anda boleh short. Saya tunggu-tunggu tak nampak. Ini mungkin wave 2 dah habis. Faham? Ini 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini mungkin kalau nampak jelas separate kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, then wave 2 tu kita akan short. Tak pada semasa. Semasa tak nampak. Okey. Semasa tak nampak. Kalau dia buat penurunan daripada semasa dan naik balik, 2 tu kita short. Faham? Untuk Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP tak ada apa-apa. Saya tak interested kepada semasa. Tak interested. Euro GBP. Kalau dia ke atas, then saya interested. Yes. Tunggu separator. Okey. GBP AUD saya anggap 2 ni tak habis lagi. Apa pun satu ni bukan lower low. Jadi GBP AUD kita tak berminat. Sama juga dengan GBP NZD. Satu kat sini bukan lower low. Jadi GBP NZD anda tak sentuh. Jadi apa yang kita ada adalah benda-benda ni. Kita ada untuk US 500, US 30, Euro JPY, CAD JPY, dollar pair. Anda cuma tunggu wave 2 tu complete, tunggu separation yang clear untuk wave 2. Untuk Euro CAD, ni crosses, Euro AUD short wave 2 if clear separator. Faham? Untuk ini tadi Untuk yang ini tadi. Kalau wave 2 kita nampak clear,
dan anda trade dia. Apa jadi kalau dia buat macam ni, Jo? Dia turun, dia naik balik. Anda nampak ini ada separator. Anda tarik Fibo dia. 1, 2. Kalau 1, 2, 3.6 dan 1 ni atas daripada 2, anda nak enter macam mana? Faham? Anda nak dia turun jauh lagi. Macam ni. Saya nak 1, 2, 3 ni bawah 2. Maksudnya macam ni. Then kita akan letak limit order kat sini. Faham? Saya nak 1, 2, 3, 6 ni lebih low daripada previous. Jadi high, low, lower high, lower low, lower high. Saya nak benda ni berlaku, baru saya trade dia. Daripada semasa dia jatuh, saya tak tahu. Yes, connector. Samalah separator, connector. Samalah kali. Ini tak jelas. Ini baru start turun. Jadi anda nak tengok dia buat macam ni. Sini pun buat macam ni. Semasa saya tak dapat bagikan level, sampailah dia buat connector. Baru. Saya letakkan macam ni je lah. Tunggu. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Euro AUD. Long gold, long silver. Selepas 3 pullback, 3 wave pullback. Copper yang bawah lagi. Okey, ini adalah apa yang kita ada. Ada soalan awal pula kita hari ini. Ada sebarang soalan? Okey. Eurocat. Tengok Eurocat. Eurocat anda tunggu dia buat bounce. Anda sedang tunggu dia buat bounce. Kalau dia buat bounce clear, bounce yang clear, anda boleh short dulu sini. Okey, 5 wave breakout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, anda short. Cara dia bila anda short yang pertama, 1, 2, 3, anda short daripada sini, anda akan BE 50%. Jadi kalau dia turun, dia naik balik, anda kena BE. Anda akan short balik second 3 wave dia. Anda akan short lagi sekali. Okey. Short lagi sekali. Yang ini kena BE. Kalau ini kena stop loss, anda tak short ke atas tu. Anda akan tunggu dia buat lain. Sebabnya kalau ini kena stop loss, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada soalan? Jadi Eurocat satu lagi kenaikan, anda boleh short dia. Letakkan alert. Kalau dia buat low, kita dah buat macam mana? Kalau ini buat low, dan anda belum ada connector, faham tak? Kalau dia buat low, katalah dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tandakan ini sebagai wave 4. Kalau dia buat low, itu wave 5. Jadi anda tunggu 1, 2, 3. Kalau dia buat low. Kalau dia tak buat low, sini 5 kita. Sini 5 kita. Cukup sifat di mana kita ada 5 wave dan kita ada divergence. Situ cukup. Boleh? Itu Eurocat. Jadi kalau dia naik, kita short dia daripada ini. Kalau dia naik daripada semasa,
If dia naik daripada semasa, tengok tak payah pun Fibo. Tak payah pun Fibo pula. Tak payah pun Elliott Wave kan. Anda short daripada sini. Stop loss atas 1618. TP dia jauh tau. TP dia daripada sini. Itu TP dia jauh. Itu adalah untuk Eurocat. Ya, syarat dia sini kena buat high. Tunggu dia establish dululah. Saya tak dapat bagi exact level sebab dia tengah buat kerja dia. Kalau dia break out atas ni, dan kita cari untuk short. Okey. Ada soalan? Ui, kita punya lag teruk. Kita punya lag ni. Okey. Topik kita pada hari ini pun kita sentuh mengenai motif. Struktur motif, bagaimana kita nak kenal apa itu trend, bagaimana kita nak baca trend, macam mana kita nak trade ikut trend. Itu adalah soalan kita kepada topik kita pada hari ini. So, saya rasa kita berhenti rehat sekejap. Awal sikit, sebabnya kita akan sentuh balik topik yang sama dalam topik kita pada hari ini. So, kita break dahulu, kita break cepat. Dan lepas tu kita sambung balik kepada topik ni. Kita akan tengok chart yang sama. Kita akan cuba apply dia dekat chart. Dan banyak soalan saya terima kan. Soalan yang ramai tanya dahulu. Elliott Wave ni nak mula macam mana? Nak lukis macam mana? Tu soalan yang biasa ditanya siapa-siapa. Jadi kita akan lihat kepada benda tu dalam kita punya chat selepas kita berhenti rehat nanti. Okey? Jadi kita berhenti rehat dulu. Assalamualaikum.